minggu depan, kita boleh cari buy dahulu. And then, masa dah buy, ambil profit. Tunggu di H1, dia berlaku reversal signal. Baru kita masuk sell sampai bawah balik. Sampai sini pula. So pun sama, kita akan try to makan atas bawah. Oh my god! Wow! Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum dan selamat datang. Saya ucapkan kepada korang semua yang datang ke YouTube channel di ZO Academy. So, ini kira video pertama kita membuat weekly analysis, maknanya market outlook untuk mingguan, untuk apa yang kita nak trade pada minggu depan. So, benda ni adalah trade idea, maknanya apa yang saya nampak dan potensi yang kita boleh cuba untuk dapatkan setup yang cun lah untuk minggu depan. So, saya ada jumpa beberapa pair currency yang agak cantik untuk kita masuk pada minggu hadapan, dan juga untuk commodities. Saya akan juga sharekan tentang market outlook untuk gold dan juga silver. Okay, so yang mana korang yang belum lagi subscribe ataupun like, minta korang tolong support, kasih like dan juga subscribe di button loceng di bawah. Kemudian kita juga ada baru buat satu channel Telegram baru, iaitu channel Telegram untuk trade idea. So kemudian kalau korang tak nak terlepas trade idea yang insya-Allah mendatangkan hasil yang cantik, yang cun, so korang boleh klik link, nanti saya akan share di bahagian description, ataupun korang boleh je type dekat saya punya kita punya video di bawah ni lah, di sebelah bawah. Alright, so tanpa melengahkan masa, untuk minggu hadapan, seperti biasa, Euro USD merupakan satu pair favourite, ramai orang suka. So, saya akan mulakan dengan pair Euro USD. Okay, so untuk Euro USD, minggu lepas kita orang dah pun ada dapat buy di kawasan sini, di mana saya ada share dekat dalam grup klien kita orang, grup klien saya lah, saya share buy, and then sekarang dia dah pun naik dan kita dah pun close. Okay, dan sekarang saya nampak saya masih lagi berpegang kepada euro ni, dia akan naik pada saya lah. Saya nampak dia akan naik sampai ke area sini lah, 1.18935 di sini ataupun area sini, this area. So USD ada potensi akan naik sampai ke sini, dan tapi untuk minggu hadapan ni saya tak jangka yang dia akan terus naik. Biasanya dia akan buat pullback dulu, dia akan buat retracement, bermaksud sekejap saya lukis sikit. So saya jangkakan dia akan buat retracement, kemudian baru dia akan naik lah macam ni. Okay, so kalau kita so kalau kita tarik Fibo, okay, so kalau kita tarik Fibo untuk nak lebih tepat dia punya delete ni, nampak? Okay, so kalau kita tarik Fibo pun, kalau korang lihat di sini, kita tarik Fibo waktu ni di sini dia price telah pun naik. Okay, price dah pun naik, kemudian dia dah pun break
ada satu resistance di sini, ataupun resistance yang ni lah, dia dah break. Kalau kita lukis satu trend line pun, kalau lihat di sini dia pun dah break satu trend line lah. Ni kira untuk short term punya idea untuk Euro USD. So apa yang saya nampak, kalau kita tarik Fibo di sini, okay, saya akan tarik belah sini, sebab ini yang dia dah di break, ini belum lagi. So bila dah break, so saya nampak dia memang ada potensi sampai ke area sinilah, 1.18868. So ini antara level-level yang cantik, ataupun korang boleh juga try aim kalau nak lebih sikit, ambil 1.18984. Jadi saya menjangkakan price akan turun di sini. Auto adjust. Okay. Okay, so saya punya expectation, sekejap saya delete dulu. Okay, so untuk saya punya jangkaan Euro USD, either this price dia terus naik sampai ke sini, ataupun dia akan membuat satu pullback yang saya nampak, which is this zone adalah zone yang cantik lah. Mana kotak. Okay, sebab ini satu zone yang cantik lah sebenarnya untuk buy zone. Sekiranya price Euro USD dia pullback, dia turun sampai ke sini, so kita akan mencari peluang untuk buy di kawasan ni lah. Saya lainkan harga supaya korang boleh lihat dia punya price. So ini untuk kita punya buy. So kita akan fokus buy untuk di kawasan ini, mencari peluang buy, dan kita akan hold sehingga sini. Okay, jadi stop loss untuk, kalau korang nak letak stop loss, pada saya ada dua tempat lah yang okay. Kalau macam saya akan gunakan di, okay, kalau saya akan guna stop loss. Kalau macam korang tak nak ambil stop loss yang besar, so korang boleh filter, ataupun korang boleh letak stop loss di bawah zone ini, ataupun stop loss yang selamat sebenarnya adalah di sini, di zero ni, di kawasan kosong ni. Okay, jadi kalau korang, contoh korang nak lebih sharp, korang nak entry itu lebih cantik, lebih sharp, so semasa price tu, sekiranya price tu turun, dia sampai di kawasan ini, so korang boleh pergi ke H1 ataupun M15. Macam saya kadang saya lebih suka gunakan M15 untuk nak dapatkan sharp entry. So, jadi sekiranya ini saya bukan suruh korang terus sell, sebab macam saya kata tadi, dia boleh jadi dia akan terus naik. Cumanya pada saya, kalau kita nak masuk Euro USD ni, saya lebih prefer tunggu dia turun, dia sampai di kawasan zone ini, kemudian semasa price tu sampai di kawasan ini, kita tunggu berlaku candlestick pattern, ataupun kita panggil dia candlestick reversal signal, CRS. Di mana kalau korang tengok dekat saya punya YouTube channel, saya ada kongsikan Fibonacci CSP. So dalam Fibonacci CSP tu saya ada menerangkan tentang CSP. Ada 4 CSP yang sangat menarik, yang korang boleh alert, yang dia solid dan biasanya berlaku sebelum adanya tanda reversal untuk nak berubah. Jadi bila price tu turun sampai di kawasan ini, di M15, sekiranya price tu turun, dia sampai di kawasan ini, dan kita menunggu untuk korang nak secure entry yang lebih selamat, so korang better tunggu dia berlaku CSP, candlestick pattern bullish ke atas, seperti bullish engulfing ataupun hidden bullish engulfing. Contohnya dapat saya lukis sikit lah, mungkin bagi korang nampak sikit. Alamak mana? Okay, so okay. So
contohlah, okey, price dah turun kan. Okey, kemudian tiba-tiba okey, korang nampak ada satu, okey. Ni. Okey. Lepas tu tiba-tiba and then ada muncul satu bullish engulfing di sini. Macam ni lah. Maknanya candle bull dia dah pun memakan candle bear. Dia makan sekali dengan shadow candle bear baru dia valid lah. Contohlah ada shadow dari sini. Alamak, gugup pula jadinya. Macam tu lah. Ni ada shadow candle bear. Candle bull ini body dia memakan shadow candle bear ni tadi. So bila berlaku benda ni yang korang nampak di M15, so korang boleh ready untuk masuk buy. Sebab kebiasaannya kalau korang perhati sifat candlestick reversal signal ni, bila dia berlaku bullish engulfing ataupun hidden bullish, kebiasaannya price dia akan turun sementara, dia ambil di kawasan yang mana bear yang kena makan dengan bull tadi, dan dia akan naik. So waktu inilah sebenarnya pada saya entry yang paling cantik, di mana kita dapat entry di waktu at the right timing, dan juga kita dapat kecilkan kita punya stop loss. Kenapa maksud saya kecilkan stop loss? Sebab instead of daripada korang letak stop loss di bawah zone ataupun di kosong level Fibo tadi yang saya dah kongsi sebelum ni, korang juga boleh kecilkan stop loss tadi dengan meletakkan SL di bawah candlestick pattern. So anda kata korang masih tak dapat jelas lagi apa itu candlestick pattern, korang boleh tengok balik video yang saya dah kongsikan di YouTube channel saya tentang Fibonacci candlestick pattern. Cumanya di video itu saya kongsikan bagaimana nak swing di time frame besar lah menggunakan CSP. So sebenarnya benda tu korang boleh olah, korang boleh guna pakai di lower time frame untuk korang nak filter, untuk nak dapatkan sharp entry. So korang boleh filter, korang boleh gunakan M15. So macam saya akan gunakan M15 sebab yang penting kita dah tahu dia punya arah. Okay, sebab kita dah tahu dia punya arah dia. Okay, so berarti kita dah tahu arah. Bermaksud TH4 tadi, bila kita tengok bigger time frame. Okay, so bila kita lihat di bigger time frame, so kita nampak Euro USD ni masih ingin membuat kenaikan lah. Kalau tengok sini pun dia masih lagi dalam keadaan momentum. Di sini ada candle momentum lah. Ni momentum, dia retrace dalam 50%, separuh daripada candle ni dia naik. Kemudian dia buat lagi candle momentum bull, dan price retrace di sini dan dia naik lagi. So dan tak ada lagi petanda-petanda bear ataupun momentum sell yang muncul. Jadi pada saya Euro USD ni memang cantik lah untuk kita nak cari peluang buy. Jadi so itu untuk Euro USD. Cepat sikit. Okay, so saya lukis balik. So ini yang korang boleh try intai peluang lah. So either dia terus naik ataupun dia akan pull back dulu. Dan saya nampak area yang cantik nak cari peluang buy adalah this area. Then dia baru kita akan cari peluang buy sampai di sini. So ini untuk analisa Euro USD untuk minggu hadapan. Okay, so next seterusnya kita go through untuk GBP USD. Okay, GBP USD. Alright. Okay, untuk GU ni agak menarik. Sebab apa? Sebab pada saya untuk GU ni kita boleh, dia ada satu setup swing tau sebenarnya. Dia satu setup swing. Kalau korang tengok di H4, saya scroll out, nampak tak? Sebenarnya GU ni dia berada di dalam satu channel uptrend lah. Kalau saya lukis di sini, okay. Okay, so kalau korang tengok GU ni, saya lihat 2 point di bawah, and then kalau tengok di atas, GU ni dia berada dalam uptrend tau, channel uptrend. Jadi minggu lepas kita ada dapat
sell, peluang sell di sini kita sell, and then di bawah ni kita close. Di bawah ni kita close, and then kita dapat buy juga. Sebab kita dapat detect ada kenaikan berlaku semasa dekat bawah ni. Masa tu kita gunakan lower time frame lah. Dekat sini kita dapat peluang buy lah waktu tu kat sini. Kita nampak dia dah breakout, and then dia dah berlaku tanda dekat di sini. Kalau tengok H1 pun dia dah berlaku apa panggil CSP, hidden bullish, ataupun dalam bahasa candlestick pattern, istilah tepat dia dah berlaku evening star. So petanda nak naik, jadi kita memang dapat peluang buy. Kita dah sell, kita dah makan, and then kita buy pula. And then dalam pukul 12 sebelum market tutup itu hari, kita close lah di around this area. Tapi ikutkan sebenarnya kita tutup ni waktu ni sebenarnya belum cukup cantik, sebab sebenarnya GU ni dia ada lagi peluang untuk naik ke atas. Sebab kawasan sell yang cantik bukan di sini. Sebab GU ni kalau korang tengok di H4 balik, kita pergi ke H4, dia ada peluang untuk membuat satu penurunan yang agak jauh juga. Saya tajam ke area sini lah. Okay. Sorry, batuk sikit. Okay, so di area sini saya target untuk peluang untuk TP sell lah. Tapi it's not now, because for GU saya nampak dia ada kawasan yang cantik untuk kita nak mencari peluang sell adalah di area sini. Sini ada satu, this area. Okay. Saya lainkan harga supaya korang boleh nampak which price dia punya harga lah untuk nak masuk PO sell. Okay, so kawasan ini. And then ada lagi satu kawasan di mana pada saya adalah di area-area sini. Kalau kita tarik Fibo, okay, sebab sini kalau korang tengok dia dah berlaku break trend line lah kat sini. Kalau korang tengok nampak ni, ni saya ambil 1, 2 point. So jadi price dah pun turun, dan dia dah pun break this minor trend line, dan juga dia dah pun memecahkan this support. So bila dia pecahkan this support, memang saya lebih yakin lah, lebih confident untuk mencari peluang sell di GBP USD di area atas ni untuk kita jual sampai ke bawah. Sebab kalau di sini kalau lihat ada satu support di sini, ataupun demand zone. Sini ada satu support, dan juga ada, kalau korang gunakan supply and demand, di sini ada satu demand zone. So pada saya ini adalah kawasan untuk kita nak TP untuk apa, GU, untuk peluang sell. So kalau kita tarik Fibo, katalah kita nak gunakan Fibo pula, kita nak check kita punya area yang kita nak cari peluang sell. Okay, saya lukis Fibo pun dia menunjukkan kawasan yang sama. Kalau korang tengok, nampak tak? TP yang kita target adalah di 1.618 untuk Fibo. Fibo yang seller lah. Kenapa Fibo sell? Sebab dah berlaku petanda untuk nak sell, di mana price dah pun breakout this support. Dia dah buat new low. Kalau korang tengok pada Dow Theory, di sini dia dah buat new low, low yang baru. Jadi kalau tengok level Fibo pun, kawasan kita marking tadi, nampak di area, alamak tak nampak tu. Okay, nampak tu. So di kawasan 50, 38.2, and then di sini ada 23.6. 23.6 ni pun agak cantik sebenarnya, sebab pada saya di sini kalau korang tengok ada satu candle doji kat sini kan. So ini memang antara sweet spot lah, kawasan-kawasan untuk sharp entry.
Ni pun ada doji, ni pun ada doji. So korang boleh try tengok backtest ada apa di doji. So pergerakan GU ni saya nampak ada dua. Sama ada price dia akan naik sampai sini. Okay, sama ada price akan naik sampai sini minggu 8 dan dia drop, ataupun dia juga ada potensi untuk naik sampai ke sini and then baru dia drop sampai sini. Okay, so untuk stop loss, korang boleh letakkan stop loss di sini, di area kosong Fibo ni lah, di atas high ni. So kalau tengok pun dia punya risk and reward agak bagus lah. Swing ini pada saya dikira swing setup untuk GBP USD. Dia punya risiko pun agak kecil dan reward pun berbaloi, banyak 1-2 ke atas dan 1-3, 1-2. Kalau entry sini lebih kurang 1-4, 1-5 like that. Kalau kita dapat entry di kawasan sini, dia terus terjun, banyak SL kita lebih kurang 1-2, 1-3. Okay, so kalau untuk korang nak kecilkan lagi korang punya stop loss, ni cara saya lah. Cara saya kecilkan stop loss untuk nak dapatkan risiko yang lagi rendah dan reward yang lagi besar. So saya lebih prefer kalau korang nak sharp entry dan juga nak kecilkan stop loss, korang tunggu price tu sampai di area zone ini ataupun di kawasan ni. Mostly mesti ledakan sampai sini dulu, baru ledakan sampai sini. So semasa dia sampai di sini, di kawasan 50 ke 38.6 ni, ataupun di kawasan supply zone ni, korang kita pergi ke H4. Mana sendiri? Okey, kita pergi ke H1. Sorry, bukan H1. Kita pergi ke M15. Wait 1 second. Sekejap. M15. Kita pergi ke M15. Masa price dia sampai di kawasan ini, korang tunggu berlaku CSP. Maknanya berlaku bearish engulfing ke, dia berlaku pin bar, ataupun dia berlaku hidden bearish engulfing. Benda ni korang boleh try check dekat Google, candlestick pattern. So cari yang bearish punya candlestick pattern. Ada beberapa jenis lah. So ataupun nak lebih mudah, kalau korang tak nak pening-pening kepala, korang just tengok je balik video yang saya dah share sebelum ni di YouTube channel. Just tengok je CSP. Ada satu saya share video CSP. So kalau korang tengok, nampak tak? Ini pun the same, benda yang sama, nampak? Sebelum dia berlaku penurunan kat sini, dia berlaku CSP sell, candlestick pattern untuk terjun. Lepas tu dia drop and then berlaku lagi sekali CSP sell, and then baru dia terus drop dan drop. Jadi sama juga, kita akan menunggu berlaku benda yang sama dekat kawasan sini. Dan lagi cantik pula, kalau korang tengok semasa dia dah berlaku CSP sell di sini, kemudian dia berlaku structure ataupun head and shoulder dekat sini, ataupun dia berlaku structure yang macam ni, contoh yang macam ni. Dia buat satu kenaikan kan, dia buat slow dia naik, bagi dia buat macam ni. Saya boleh lukis sekejap. Dia lukis. Okay, katalah price turun, sudah naik, turun naik kan, sampai sini kan. Okay, lepas tu tiba kat sini ada berlaku CSP, and then korang tengok dia berlaku macam ni pula. Maksudnya korang nampak dia dah mula break trend line, main trend line kecil, dan dia retrace, and then korang terus masuk sell. InsyaAllah dia akan terus terjun lah. Wah. So kita tunggu benda ni berlaku kat sini lah. Almost maknanya pattern yang lebih kurang macam ni lah. Ataupun korang cari head and shoulder ke, mungkin dia akan jadi double top, dia boleh jadi juga triple top. So kita tengok apa yang price buat. Tapi kita akan fokus untuk sell sahaja di kawasan ni. Kita tak akan cari buy. Dia berlaku je CSP ataupun dia berlaku chart pattern di M15, kita akan cari peluang untuk sell ke bawah. So SL, korang boleh kecilkan SL tadi di atas chart pattern tu lah, ataupun di atas candlestick pattern CSP.
So dengan cara itu korang dapat kecilkan stop loss daripada korang punya stop loss dekat atas ni. So korang boleh alih korang punya stop loss, ataupun waktu korang entry kat sini, stop loss korang boleh letak dekat atas ni je. Maknanya memang sangat kecil dia punya stop loss. Dan korang punya reward pula jauh, nampak? Okay, padam balik. Okay, so itu untuk GBP USD. Next kita akan buat analisa di pair yang seterusnya pula, iaitu pair AUD USD. Alright, kita akan pergi ke AUD USD. Okay, jadi untuk AUD USD pun sama juga. Sebab pada saya dia akan membuat penurunan lagi. Sebab kalau kita tengok di H4, kalau korang lihat di sini, dia dah pun break trend line, dan dia dah pun engulf previous support, di mana 1, 2, ada 3 previous support yang dia dah break. Ada 3 itu di yang ni dia dah break, ni pun dia dah break, ni pun dia break. Maknanya agak solid lah, maknanya petanda ni agak solid untuk kita nak cari peluang sell. Jadi pada saya untuk AUD ni kita boleh fokus untuk cari peluang sell. So ini lebih kepada ke arah swing lah, swing setup. Kalau korang nak scalping, mungkin korang boleh cari buy dulu kejap lah. So untuk sell, saya nampak untuk AUD USD ni tadi, korang boleh try tengok di, kalau kita pergi ke H1, saya nampak di sini ada satu level yang cantik untuk korang cari sell lah di kawasan ni. Sebab ini adalah satu SNR yang memanggil key level, di mana sini ada price action berlaku, ada pin bar, di sini ada rejection. Okay, di sini pun ada CSP, bearish engulfing, di sini pun ada rejection. So di sini ni adalah level-level, orang kata key level yang kita boleh perhati untuk kita nak cari peluang sell. So saya buat zone, kira zone inilah. Inilah zone untuk kita nak, yang saya nampak yang cantik untuk kita nak sell balik untuk AUD USD. So apa yang saya nampak di AUD ni, saya menjangkakan dia akan buat mungkin price akan terus naik sampai sini, ataupun boleh juga jadi dia turun dulu sikit di sini. Dia turun sikit di sini. Dia turun sikit di sini. And then baru dia naik sampai sini. At this area kita akan cari peluang sell. Kita pergi ke lower time frame M15 seperti mana yang saya kongsikan tadi di GU. So sama juga kita applykan pada AU. Gunakan M15 untuk kita nak filter, untuk kita nak kecilkan stop loss. Kalau tidak, korang punya stop loss memang akan jadi besar sikit lah. Stop loss korang dekat sini lah sebenarnya yang selamat, ataupun dekat sini pun boleh, ataupun dekat sini stop loss. So tapi kalau korang nak kecilkan stop loss, gunakan M15 tadi untuk tunggu dia berlaku petanda reversal, entry, and then stop loss di M15 tadi. So untuk trade idea tadi, AU ni dia akan naik sampai sini, kemudian dia akan turun balik. Saya tarik Fibo dulu. Okay, cash flow. So saya nampak dia akan turun balik. Okay, sampai ke
sini 127 ataupun area 161.8 ataupun sini. Ada dua lah. Kalau kita tengok dekat sini pun memang cantik lah kawasan untuk kita nak take profit, which is dekat sini ada demand zone. Kalau korang tengok kat sini ada satu demand zone di sini. So agak cantik lah untuk kedai TP. Ni kedai TP awal lah. Kalau pada saya ni kedai TP awal, ini TP 1, ini TP 2. Ataupun kalau korang nak TP lagi selamat, kedai TP wajib ataupun TP 1 ambil dekat low ni balik. Maknanya sini dia nak sampai sini cari peluang sell and then aim sampai sini untuk kalau nak TP yang selamat. Kalau nak jauh sikit, ni. So kita ada 3 kawasan untuk kita target untuk take profit. So di sini di 0.72215, 0.71946, 0.71618. So kawasan-kawasan ni. Tapi kalau pada saya lah, saya akan ambil di sini. Saya lebih suka ambil di demand zone, dekat body ni, ni 0.71787. Walaupun kita tak dapat nak sharp sangat TP tu, tapi at least kita profit, dan dia trigger kita punya take profit. Okay, so itu untuk AUD USD. Next kita akan go through pula untuk USD CHF. USD CHF. Okay, so untuk USD CHF, sebenarnya price itu hari yang sekarang yang berlaku ni, dia belum habis turun lagi. Oh, okay. Right. So untuk USD CHF, okay, so itu hari dia dah break this minor uptrend, and then kita dah pun dapat sell pada minggu lepas. Kita dapat profit. Cumanya penurunan dia ni tak habis. Maknanya dia masih ada lagi, dia tak sampai lagi dia punya take profit. Cuma saya tutup awal sebab dah hari Jumaat. So tutup je lah. Minggu depan kita cari lain. So untuk minggu depan ni, kepada saya dia masih ada lagi penurunan lagi. Dia boleh sampai di sini, sama ada di low ni balik. Kalau korang tengok sini ada satu low, dan dia pun kena dengan level Fibo yang kita tarik untuk sell. Sambil point ni dengan point ni, dan dia dah ada pun retrace. Kita sell area di sini pada minggu lepas 50 ke 61 kita sell. So kita target, sebenarnya saya target untuk USD CHF ni pada saya punya idea lah, pada pandangan saya di sini. So USD CHF. Tapi kalau korang takut nak hold sampai sini, sini pun dah boleh ambil profit. Maknanya kalau ikutkan, sebenarnya USD CHF ni dia ada chances, maknanya dia potensi untuk turun lagi sampai ke sini, ataupun dia akan boleh sampai sini. Kalau saya akan, insyaAllah saya akan hold sampai 0.618, 1.618. Dia level Fibo bawah-bawah ni lah. So kalau nak entry, tu nak cari peluang, jangan terus masuk sell. Sebab kebiasaannya Isnin ni market biasa dia akan pull back dulu, dia akan buat retracement. Kadang-kadang biasa Selasa, Rabu tu baru dia akan start follow dia punya yang dia supposed to be, dia pergilah. Jadi biasanya Isnin ni memang market agak slow sebab market baru buka. Biasa dia akan buat pull back dulu, dia akan buat correction. So pada saya, kalau nak cari peluang sell, tunggu di inilah, di kawasan-kawasan ini. Kawasan ni okey kalau nak cari sell balik. Kalau tengok sini pun ada supply zone di sini. Ni ada satu ni ada supply zone. Kalau tengok ni pun ada key level, di mana sini ada berlaku banyak price action di sini. So better, pada saya better tunggu price naik dulu sampai, alamak terlalu. Okay, better tunggu price tu naik dulu sampai sini.
baru kita akan cari sell. Tengok price tablet sini. Masa price naik sini pun sama macam biasa, kita akan filter dengan time frame M15 lebih kecil untuk nak dapatkan sharp entry yang SL lebih kecil dan juga reward yang lebih besar. So untuk trade idea pada USHF, ini yang saya nampak untuk USD CHF. So dia masih lagi ada peluang untuk kita mencari sell pada USD CHF. Alright, SL kalau ikutkan sebenarnya SL dia dekat sini. Korang boleh letak dekat sini. Ini ada high ni kan, ada resistance, korang boleh letak SL dekat sini pun boleh. Kalau pun SL dekat sini, tapi kalau SL sini pada saya tak berbaloi lah kalau korang nak letak SL dekat sini, sebab dia punya reward dengan risiko yang kita yang bakal tanggung kalau kita letak dekat atas ni, dia almost 1 to 1 lah. Tapi saya nampak ini risiko nampak dia lagi besar daripada risiko lagi besar daripada reward. So kita kecilkan kita punya stop loss. Kalau saya akan letak sini, ini kira SL yang selamat, ataupun lagi selamat gunakan M15. Dia berlaku gunakan M15 ataupun M5 ke M15 ke. Maknanya dia naik sini, maknanya dia berlaku CSP sell, candlestick pattern untuk sell, bearish engulfing ke, evening star ke. So bila dia berlaku kat sini, dia berlaku pin bar ke apa ke kan, korang boleh sell and then letakkan stop loss di atas candlestick pattern tersebut. Ataupun dia berlaku chart pattern, berlaku head and shoulder ke dekat sini, so letakkan SL di atas head, bahagian kepala dia. Okay, so next kita akan pergi ke settle untuk USHF ke USD JPY. USD JPY ni. Okey, untuk USD JPY yang saya nampak dia pun sama juga. Dia sama lebih kurang macam USD CHF. Dia masih lagi tengah mode downtrend. Okay. Jadi untuk USD JPY, pada saya lah, dia akan turun lagi. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat sini, USD JPY di H4, sebenarnya dia dah berlaku satu petanda untuk naik. Cumanya dia belum lagi untuk kita masuk buy. Kalau korang tengok sini 1, 2, dia dah berlaku petanda untuk nak naik lah. Maknanya dia berlaku new high kat sini, dia membuat new high. So itu adalah satu petanda yang dia nak buat satu kenaikan. Cumanya penurunan yang UJ sekarang tengah buat ni belum sampai lagi di tempat yang cantik untuk kita nak buy. Jadi pada saya, sekiranya UJ ni naik, so kita boleh still cari peluang sell dahulu untuk sampai ke tempat nak kita buy nanti. So di mana kawasan kita nak buy balik untuk UJ? So sebab kawasan yang cantik untuk buy UJ ni yang saya nampak adalah di kawasan-kawasan sini, this area, kawasan ni. Dan dia juga potensi sampai ke sini. Ada dua yang saya nampak kawasan yang potensial lah. Ataupun lagi satu, boleh jadi juga dia nak pergi sampai area sini lah. Sini ada price action, sini berlaku, sini ada berlaku. So ini pun ada berlaku price action. So ada 3 tempat potensi untuk buy UJ swing, iaitu di sini, sini, sini. Ada 3 kawasan. So 3 price. So untuk UJ, pada saya kalau untuk trade pada minggu depan ni, kita melihat kepada pergerakan market. Sekiranya price tu dia terus terjun, maknanya mana pen tadi, brush, ni. Sekiranya price terus terjun, kita tunggu, tengok ada tak berlaku CSP ataupun berlaku chart pattern nak berubah arah naik balik.
di lower time frame M15. Kalau tak ada, dia potensi sampai ke sini baru dia akan berlaku. Baru kita akan fokus untuk buy lah. Tetapi sekiranya UJ ni dia masa hari Senin ke esok minggu depan ni kita nampak dia naik dulu sampai sini. So kalau saya akan cari peluang untuk sell dahulu. Sell di kawasan ni, sell dan take profit di sini ataupun di sini. Dua lah, ni ataupun sini. Tapi saya sebenarnya lebih prefer kawasan ni lah sebenarnya, sebab di sini dia ada hidden base. Ni kotak. Mana kotak ni? Oh, okey, ni. Dia ada satu hidden base di kawasan ni. So sebenarnya saya lebih prefer untuk buy UJ ni di kawasan ni. Tapi apa-apa pun untuk minggu depan, pada pandangan saya, kita kalau dia naik this level which is support become resistant, ataupun ada swap zone di sini, ataupun dia naik sampai this level, around this level which is ada supply zone juga di sini, saya akan intai untuk peluang sell di level harga ni dan juga di harga ni. Intai peluang sell, and then kita filter with the lower time frame M15 untuk sharp entry dan juga kecilkan kita punya risiko. SL ikutkan sebenarnya korang boleh letak dekat atas ni, SL. Ini stop loss. And then ini sell ataupun kawasan sini untuk sell, TP di sini ataupun di sini, ikut pada korang punya selera lah. So pada pandangan saya ini untuk UJ, sebab UJ ni kalau ikutkan H4 long term dia ada potensi untuk bila dia sampai sini ataupun sini tadi ataupun kawasan ni, dia sebenarnya ada potensi nak naik lagi. Naik lebih jauh. Jauh mana? Kita boleh gunakan resistance. Kalau korang lihat di sini ada resistance, di sini pun ni satu resistance dan juga ada resistance di sini. So saya nampak dia ada potensi untuk naik sampai sinilah. Tapi sebelum tu dia akan turun dulu. Apa yang saya nampak, dia akan buat satu penurunan lagi. So this kawasan area harga ni dan paling last saya nampak harga ni lah, benteng last yang untuk kita buy balik sampai kat atas ni. That's why saya lebih prefer masa price tu naik, boleh kita sell, bila dia turun kita ambil take profit. So masa dia sampai di kawasan kita TP, kita lebih baik kita tunggu dulu di M15 ataupun H1 untuk berlaku CSP, berlaku candlestick reversal signal. Sebab bahayanya bila kita tak tunggu CRS, tak tunggu berlaku candlestick pattern, dia boleh jadi dia akan turun lagi sampai sini. Tapi bila dia turun, dia sampai sini, kemudian kita tengok dia berlaku CRS ataupun candlestick pattern untuk naik bullish punya, ataupun dia berlaku di M15, dia berlaku chart pattern seperti double bottom ataupun inverted head and shoulder. So itu adalah the best entry lah, sebab korang dapat SL yang sangat kecil instead of SL daripada SL dekat bawah ni kan. So korang boleh kecilkan SL korang mengikut yang berlaku nantilah bila dia berlaku chart pattern SL, kemudian TP korang di sini untuk buy. So InsyaAllah lah, kalau ada rezeki kita boleh makan atas bawah untuk UJ. Memang kita boleh, kalau dia naik kita boleh sell dulu, and then kita TP, and then kita akan start looking for buy signal di lower time frame. Dia berlaku hint, dia bagi hint ataupun dia bagi price action, membuat satu tanda untuk dia nak naik, and then kita akan masuk buy pula. SL digunakan price action tadi. Kalau nak kecil, SL yang kecil. Kalau korang malas nak tunggu kan, so korang boleh je terus PO dekat sini, PO SL, tapi SL agak besar lah, SL dekat sini, then TP dekat sini. So lebih kurang kalau SL sini 1-2 lah lebih kurang saya nampak. Okay, so itu untuk UJ.
So kita pergi ke UCAT pula. Ni kira last pair yang saya nampak yang agak cantik untuk kita nak trade pada minggu hadapan. Okey, untuk UCAT okay, so kalau kita tengok UCAT ni secara rawak lah, kita tengok secara pergerakan movement dia, sebenarnya dia masih lagi di dalam downtrend tau. Kalau kita nampak daripada sini, daripada gelap, dia masih lagi di dalam downtrend. Nampak sedang naik. Cuma kalau pada saya UCAT ni dia akan turun lagi jauh. Tapi sebelum dia turun jauh tu, saya nampak kita kecilkan dia punya movement dia. Kita kena dengan lower time frame. So kalau kita tarik trend line di sini, trend line agak besar. Okey, ni ada satu trend line yang cantik di sini. Okey, dan kita lukis satu trend line lagi di sini. Jadi untuk sell tu, saya nampak UCAT sebenarnya dia cantik untuk kita sell di kawasan sini, area this area lah. Which is kalau dia berlaku dia naik sampai sini, maknanya sangat cantik lah sebab dia confluence trend line dan juga sini ada satu supply zone sini. Jadi untuk UCAT, kalau kita pergi lower time frame di H1, kita lihat saya nampak sebenarnya UCAT ni, sebab kalau korang tengok dekat H4, UCAT ni dia dah berlaku bearish engulfing tau. Bear dia makan dua candle bull, which is this bearish engulfing ni agak solid, agak kuat sebab dia dah makan dua bull kan. Jadi kalau kita tarik Fibo CSP yang saya pernah kongsikan, dan itu hari dia dah pun berlaku ada satu fake out. Kalau korang tengok ni dia boleh naik, dia buat satu fake out. Jadi kalau biasanya fake out ni biasa dia makan sell lah. Orang yang akan sell kat sini ke sell kat sini, dia akan biasanya akan letak SL di atas shadow ni lah. So dia boleh satu fake out, tapi bearish engulfing ni masih valid sebab body dia masih tak ada body yang break this high. Jadi pada saya untuk UCAT ni sebenarnya dia ada potensi untuk turun sampai di sini dulu. Saya akan prefer ambil di zone yang ni lah. Sini ada satu demand zone. Kalau tengok dia pun confluence juga, ada 1.1.8. Kalau kita gunakan shadow to shadow, kalau kita gunakan H1 punya time frame, agak memang cantik lah untuk kita nak sell. Kalau korang tengok kat sini pun H1 pun dia berlaku lagi, ada bearish engulfing. Mana ada satu doji kat sini, ada satu candle bear, dan dia apa memakan shadow doji ni. So and then di sini dia naik, dia entry kat sini, tempat entry, pump, dia dah trigger. And then sekarang sebenarnya dia tengah on the way dalam perjalanan untuk sampai ke sini. Pada saya area sini ataupun area sini ada dua kawasan, ni ataupun di sini. So bila dia sampai dekat sini, pada saya dekat sinilah kawasan untuk kita nak cari peluang buy pula. Bila kita pergi H4 tadi, macam saya kata, dia level yang cantik untuk sell adalah this area. So maknanya UCAT ni kalau kita tengok dari segi lower time frame di H1 tadi, sebenarnya dia ada satu movement di mana dia sampai sini dan kita boleh try
Itu untuk target cari peluang buy sampai di this area. So still sama bila dia sampai this zone, kawasan untuk buy, memang kita dah sell. Katalah minggu depan kita masuk sell, katalah sell, kita ambil sini take profit sama dekat sini ataupun dekat sini. So kita tengok masa kita take profit tu, kita tengok di lower time frame, di M15 alert di H1 ke ataupun M15, sekiranya dia berlaku bullish engulfing, dia berlaku chart pattern inverted head and shoulder, dia berlaku double bottom ke ataupun dia berlaku price action ataupun dia ada satu petanda untuk nak naik, buat kenaikan. So korang boleh buy sampai dekat sini untuk take profit. So kita InsyaAllah kalau ada rezeki kita, sell kita makan, buy pun kita akan cuba makan minggu depan. And then bila dah sampai sini, kita boleh cari peluang sell balik. So nampak kalau nak sell balik, sini pun dah berbaloi, cantik dah. Sebenarnya dia boleh pergi lebih lagi sebenarnya. Kalau kita ikutkan trend line ni, lebih lagi dia boleh pergi sampai sini pun boleh. Tapi kita ikut pada macam kalau saya ambil sini tu pun dah cukup, dah memadai, pun dah banyak. Memang kita makan, yelah, kita cuba makan atas bawah lah untuk UCAT. So untuk minggu depan boleh fokus cari sell dahulu. Sampai sini tunggu berlaku price action, berlaku sign ataupun petanda untuk buy, baru buy. Jangan terus buy, hati-hati. Sebab market ni dia sangat dynamic. So trading ni ialah satu skill. Macam ni kita nak filter, kita tapis, kita nak double confirm. So kita gunakan apa ilmu yang kita ada untuk kita nak filter. So ketika dia turun sampai sini, kita tunggu, kita filter di M15 H1 ke apa, dia berlaku reversal signal, baru kita buy. So bila kita buy sampai sini, kita ambil TP pula. Okay, tunggu pula dia berlaku reversal signal untuk sell, CRS untuk sell, candlestick pattern ke chart pattern ke apa-apalah yang petanda untuk signal untuk terjun, petanda dia, baru kita akan sell balik sampai ke sini ataupun sampai sinilah TP selamat. TP 1 ni TP 2. So kita InsyaAllah ini trade idea yang saya nampak lah untuk UCAT. So kita boleh makan atas bawah. Okay, so untuk seterusnya segmen pula. Okay, untuk sektor bahagian, so kita dah settle untuk currency. So ini yang currency yang saya nampak lah, yang cantik. Yang lain saya tak tengok sebab pada saya kita dapat dalam 5, 6 pair ke ataupun 4 pair, 5 pair pun dah cukup. Dan untuk kita trade untuk setup yang jelas. Untuk komoditi, saya akan kongsikan dengan korang seperti saya janjikan di awal video tadi, tentang pandangan saya terhadap gold dan juga silver. Okay, so untuk gold sangat menarik sebenarnya. Sebab saya, Alhamdulillah, kita dapat profit kau-kau pada minggu lepas untuk gold dengan silver. Kita dapat makan buy, memang Alhamdulillah. Okay, so untuk gold, kita dapat buy area sini, lepas tu sini kita dapat re-entry buy, ni pun kita dapat buy juga. Kalau tengok sekarang ni pun momentum dia pun masih lagi dalam keadaan bermomentum buy. Nampak candle bull dia, mother candle bull dia solid. Ini. Okay, so untuk gold, kenaikan dia belum cukup, tak habis sebenarnya, dia nak naik lagi ni sebenarnya gold ni. Kalau kita tarik Fibo buy lah, kalau saya tarik Fibo buy kat sini, price dah pun membuat penurunan. Dia dah ambil kawasan 23.6 Fibo, dan dia pun dah pun sampai level 100, di mana di sini saya ambil profit dahulu hari Jumaat kemarin. Tapi saya target untuk buy lagi sebab gold ni dia boleh naik lagi sebenarnya, geng. Dia boleh naik lagi sampai ke, saya aim sampai sini, paling cantik sebenarnya. So korang boleh aim dua lah, sama ada sampai sini ataupun korang nak aim sampai sini. Paling cantik area sinilah yang saya nampak. Okay, so kalau korang buy
Kalau kita tarik untuk seller pula, ini Fibo buy sebab kita dah buy, kita nak buy kan. Kalau kita tarik sell, sebab kalau korang kita tengok pada daily, gold ni sebenarnya secara long term pada saya lah, dia akan buat penurunan yang sangat jauh. Sebab kalau tengok daily di sini dia berlaku satu candle momentum yang sangat besar, iaitu dia berlaku apa panggil evening star, ataupun dia berlaku bearish engulfing yang sangat besar. So kalau kita tarik Fibo CSP di sini, balik pada H4 balik, nampak kawasan kita nak TP tadi agak cantik. Kalau diambil di 1618 buy tadi, kalau tengok sini pun dia ada kawasan seller untuk Fibo yang siapa yang tarik Fibo sell di daily, dia akan tunggu di kawasan-kawasan ni lah, 38.2 ataupun 50 ni tadi, untuk dia nak cari peluang sell. So saya nampak gold ni around this area untuk kita cari peluang untuk sell. So gold ni minggu depan kita boleh buy dahulu sampai atas ni, okay, and then baru kita akan sell balik. Sell sampai mana? Ini yang best. So saya nampak kita akan boleh sell sampai 127 dahulu. Bukan tak boleh, kita nak aim sampai 16148, tapi pada saya cukuplah kita ambil 1.272 dulu, and then baru kita tengok macam mana market react, apa price action yang berlaku, dia nak naik ke ataupun dia nak turun lagi. Kalau nak turun lagi, kita masuk lagi sell sampai sini. Tapi kalau nampak dia dah petanda dia berlaku nak naik, so kita fokus on buy pula. Tapi yang penting untuk minggu depan kita boleh cari buy dahulu, and then masa dah buy ambil profit, tunggu di H1 dia berlaku reversal signal, baru kita masuk sell sampai bawah balik, sampai sini pula. So pun sama, kita akan try to makan atas bawah. Kalau tengok sini pun nampak ada satu supply zone lah, which is cantik lah. Jadi gold ni saya nampak boleh buy. Cumanya saya tunggu gold ni dekat nak re-entry dekat area-area saya buka M15 sekejap. Saya ada parking PO sebenarnya, tapi dia tak trigger. PO by limit. Saya letak area sini, saya buat by limit, tapi price turun dia tak sampai lagi lah. So saya nampak mungkin saya akan ready di kawasan ini, harga ni, ataupun di kawasan ni lah untuk buy. Ni dengan juga kawasan ni untuk kita buy buy gold lah. Ada dua kawasan untuk kita nak buy, iaitu di sini ataupun di bawah ni. SL macam biasa, kita gunakan market structure untuk kita punya stop loss. Kalau buy dekat sini, SL yang cun area sini lah, SL kat sini ataupun bawah ni SL. Masa kita buy, ambil profit, baru kita fokus on sell pula sampai ke bawah. So gold ni insyaAllah, mudahan ada rezeki kita, insyaAllah dia akan sampai ke this kawasan lah, kawasan ni, baru kita ambil profit. Okay, so tu untuk gold. So saya nampak dia akan buat kenaikan dan dia terjun. Kemudian untuk seterusnya komoditi adalah silver. Sebab kalau korang perasan gold dengan silver ni, pergerakan dia sebenarnya dia seakan-akan. So kalau contoh korang nampak, oh gold nak naik lagi, so bermaksud kalau kita tengok silver, kalau korang tengok graf dia, dia sebenarnya hampir sama je. Cuma gold ni dia lebih agresif sikit lah daripada silver. Sebab silver ni agak kurang, dia punya kurang sikit daripada gold pergerakan dia. So kalau kita tengok silver, kejap, IDC, SAG, okay. So kalau kita tengok silver, nampak tak? Dia seakan-akan sama macam gold tadi. Pun sama juga, memang saya pun buy juga minggu lepas. Dah profit, dah close dah pun, sebab dia dah sampai 127. Di mana saya TP di 127, saya buy di kawasan 50 ni pada minggu lepas.
Tapi sebenarnya pada saya silver, gold pula. Silver ni dia sebenarnya kalau ikut saya nak hold TP dekat sini. Tapi sebab dah hari Jumaat, saya close je lah. Sebab dah market dah nak tutup kan. Tengok pun dia dah sampai 127, dia dah bergerak volume yang agak besar juga. Dan saya close. And then untuk silver, kita boleh intai peluang untuk buy sampai di atas ni. So what my prediction is, apa yang saya nampak, trade idea yang saya nampak untuk silver adalah dia akan buat satu penurunan dahulu. Dia akan pull back di kawasan ni, baru dia akan naik sampai sini. Lepas tu baru dia akan terjun. Itulah. Jadi kat sini kita boleh intai peluang untuk kita nak buy. Sebab kalau korang tengok sini pun ada resistance become support. Sini pun ada demand zone kat sini. Sekejap saya garis. Kalau korang tengok sini, sini ada resistance become support. So korang boleh try intai peluang buy ataupun di sini. Di sinilah, area sini ataupun sinilah. Ni area sini. Ada demand zone kat sini. Tapi demand yang agak lemah lah sebab dia dah base dia agak besar base dia. Tapi still pada saya still a demand zone. Ataupun sini. These two price lah untuk kita nak buy. Kalau kita buka di H1, inilah pada saya kawasan yang cantik. Sama dari sini ataupun sini untuk kita nak buy balik. Ini ada satu demand zone kat sini. Ini pula adalah kawasan swap zone ataupun zone resistance become support. So insyaAllah saya nampak macam itulah pergerakan untuk silver. Mana price akan turun dulu ataupun sampai sini, ataupun boleh jadi juga price tak turun dulu, dia terus naik, terus terjun. Tapi kalau ikutkan pergerakan yang saya nampak sekarang ni, memang insyaAllah dia boleh terjun sampai bawah ni, dia boleh turun sampai sini. Dan paling cantik sebab bila dia dah buat kecil-kecil macam ni, so masuk pula hari Senin, market pun masih baru lagi. So memang sangat cun sekiranya dia membuat pergerakan kecil-kecil lah macam ni juga. Kecil-kecil buat macam ni kan, kecil-kecil. Kita pun boom buy sampai sini, TP. So kita cari peluang, intai peluang sell pula. Kita tak boleh terus sell, still sama juga. Saya lebih suka double confirm. Apa-apa pun kita double confirm dulu, dengan lower time frame. Bila dia dah TP, kita tunggu di lower time frame di M15, tunggu dia berlaku CSP, CRS, reversal signal, ataupun dia berlaku chart pattern, ataupun any kind of price action lah yang menunjukkan signal, iaitu petanda untuk terjun, baru kita masuk sell. Kalau korang tengok dekat sini pun, nampak tak kawasan kita nak TP di silver yang kita nak buy nanti ni sebelum sell. Di sini pun ada satu hidden supply. Sama juga seperti yang dia terjun kat sini kan, nampak ni. Ini ada satu hidden supply zone kat sini. Dia dah pun ambil dan that's why dia terjun. Dia turun sebab sini ada satu supply zone. Dia turun and then dia ambil this, dia akan insyaAllah dia akan ambil this demand zone ataupun yang ni, dia akan naik and then kat sini ada lagi satu supply zone yang fresh. Ini satu hidden base lah. Kalau siapa belajar supply and demand, ini adalah hidden base yang segar. So memang cantik lah. Kita nak cari peluang sell pula dekat kawasan ni untuk kita jual pula silver. So jual sampai mana? Okay. So jual sampai mana? Kita boleh tarik Fibo di daily ataupun kita boleh juga tarik Fibo macam ni. Nampak? Okay. Tarik sampai sini. Kita aim, pada saya ambil 127 pun dah berbaloi. Tu 127. Sampai sinilah. So itu pergerakan silver lah yang saya nampak. Dia akan jadi macam ni. Tu.
kita buy ataupun sini kita buy, naik, so kita take profit, kita sell, hold sampai sini. Yang sell ni kita insyaAllah kita boleh swing sampai sini, sampai 22.869. Okay, so itu saja untuk market outlook pada minggu hadapan, di mana saya cover untuk forex dan juga commodities. InsyaAllah di masa akan datang slowly saya akan InsyaAllah lah saya akan kongsikan pula market outlook untuk US stock. Just stay tune. Jangan lupa tekan button subscribe supaya korang tak terlepas market outlook ataupun tips, sebarang tips ataupun saya kongsi tentang teknik-teknik yang menarik. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan korang. Dan juga korang tak terlepas untuk tips di dalam investment. Sebab itu kan saya ada juga trade di dalam US stock, dan ada juga beberapa US stock yang menarik untuk kita beli. Tapi itu insyaAllah nanti saya akan buat di next video. Saya akan upload di bahagian stock, market outlook for the US stock dan juga bursa saham Malaysia, insyaAllah. Alright guys, so itu saja untuk market outlook pada minggu hadapan. Apa-apa pun, semoga korang semua sihat walafiat, jaga kesihatan, stay at home, we keep our distance. Semoga insyaAllah moga-moga PKP ni habis dengan cepat lah. So sebelum itu, minta tolong korang tolong share video ini supaya ramai lagi orang di luar sana yang dapat manfaat daripada YouTube channel ini, supaya dia dapat manfaat daripada idea trading ini, supaya dia orang pun dapat sama-sama profit dengan kita. So alright guys, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.